Itu yang bagus. Okey. Yang kedua ni saya consider dia macam nak kata tak senonoh pun. Ya, tapi somehow ada orang suka. Apa yang bila kita naik train dekat Jepun, dia menjadi satu budaya lah. Satu budaya yang mana orang di sebelah kita akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ashraf Jeffrey, yang mana dekat channel ni saya just nak kongsikan pengalaman dan juga pendapat peribadi saya. Dulu saya pernah belajar dan juga bekerja dekat Jepun. Kemudian sekarang saya ada dua company. Satu company kedai komputer dekat Kota Baru, Kelantan, nama Mona Lisa Mastura. Dan saya ada dua restoran Jepun. Satu dekat Kota Baru dan satu lagi dekat Bangi Gateway, nama Samurai Yakiniku. Kalau anda ingin support saya, anda boleh beli barang komputer dekat kedai komputer Mona Lisa, ataupun anda boleh walk in makan dekat restoran Jepun saya yang mana bertemakan BBQ dan sebagainya. Okey, settle bab introduction. Sekarang kita masuk kepada main topik, which is dalam video kali ini saya nak kongsikan dengan anda beberapa perangai pelik orang Jepun, dan ada satu yang saya consider tak senonoh lah. Perangai-perangai pelik ni kita tak akan jumpa dekat negara-negara lain, termasuk dengan Malaysia. Yang pertama, kita pergi kepada benda basic bila anda pergi dekat Jepun sana. Bila kita bawa kereta kan, kita akan jumpa lampu isyarat. So lampu isyarat tu ada tiga warna lah, warna hijau, kuning dan juga merah kan. Tapi sayangnya dekat Jepun mereka tak panggil hijau, kuning dan juga merah. Sebaliknya mereka panggil biru, kuning dan juga merah. Mereka tukar warna hijau tu menjadi warna biru. Untuk tahu kenapa mereka buat sedemikian, kita kena tengok sejarah mereka. Dekat Jepun ni asalnya mereka ada 4 warna core lah. So ada warna putih, warna hitam, warna biru dan juga warna merah. Bawah warna biru ni ada banyak lagi cabang warna. Salah satu dia ialah warna hijau. That's why kalau kita pergi dekat sesetengah tempat, mereka punya bukan bahasa, cara mereka bercakap tu sedikit berbeza lah. Kalau contoh kita nak kata buluh yang berwarna hijau, dalam bahasa Jepun, hijau kita sebut sebagai midori, warna biru kita sebut sebagai aoi, kalau warna putih shiro, kalau kita warna hitam kuroi, kuroneko, shironeko. Kuroneko tu bermaksud kucing hitam, shironeko bermaksud yang kucing putih. Lepas tu midori warna hijau, dan aoizora bermaksud langit biru kan. So kalau takek dalam bahasa Jepun adalah buluh. So bila kita nak sebut buluh hijau, kita kalau ikut kepada nama-nama tadi kan, hijau midori, buluh takek, dia akan jadi midori takek kan. Tapi dekat Jepun mereka sebut sebagai ao dake. Ao tu refer kepada warna biru, dake tu refer kepada buluh tadilah, takek tadi. Dan sama juga kalau apple hijau, mereka tak panggil apple dalam bahasa Jepun kita panggil sebagai ringo, dan hijau midori tadi kan, kita tak panggil dia sebagai midori ringo, sebaliknya kita panggil sebagai ao ringo. And benda ni nak kata macam adalah satu role yang wajib pun tak juga. Dia bergantung kepada didikan setempat, something like that lah. Kalau kita masuk dalam exam yang bertulis, of course kita kena sebut midori ringo lah, itu lagi tepat. Cuma dari segi culture tu, itu yang membezakan antara orang yang betul-betul blend dengan orang Jepun ataupun tak. Okay, so bila sebut tentang lampu isyarat ni kan, first kali kalau anda nak tahu sebenarnya lampu isyarat ni dia punya susunan sama dekat semua tempat. Even dia punya warna pun dah di-standardizkan. Cuma Jepun sahaja yang jadi macam tu. Dekat setengah tempat dekat Jepun, kita akan jumpa lampu isyarat yang hijau kebiruan sikit ataupun warna biru yang kehijauan sikit lah. But for sure, lepas ni Korekara, lepas ni dia akan jadi standardized, akan jadi warna hijau, disebabkan Jepun dah pun terbuka menerima pelancong dan mereka pun ada banyak pergi negara luar, and benda ni nak tak nak mereka kena follow rule dunia ni. In case anda tertanya-tanya, kenapa lampu isyarat ni standardized? Tak boleh ke mereka letak warna purple ke, warna kelabu ke? Dia bukan tak boleh. Sebenarnya boleh je. Tak ada rule yang mengatakan negara ni tak boleh guna, mana-mana negara tak boleh ubah warna-warna ni. No, tak ada pun. Cuma benda ni memudahkan pengguna jalan raya itu sendirilah. Jadi walaupun mereka tak boleh nampak warna, katakan masa ambil license memandu tu mereka ada warna, mereka boleh nampak warna, but tiba-tiba warna mereka
hilang. Warna mereka hilang, tapi dengan cara susunan yang standardized bagi setiap dunia, bagi setiap negara yang ada dekat dunia ni, mereka tahu bila kena berjalan, bila kena berhati-hati, bila kena berhenti lah. Sebab susunan dia sama dekat mana-mana negara. Nampak tak? Itu adalah satu standardized yang memudahkan hidup manusia. Dan bila sebut tentang lampu isyarat ni juga, saya teringat satu perbualan saya dengan seorang senior yang berasal dari Osaka. Orang-orang Osaka ni kita panggil dia sebagai Kansai Jin. Kansai Jin. Dia memang rujuk kepada orang Osaka, Kobe, Kyoto. Semua ni kita boleh panggil mereka sebagai Kansai Jin lah. Dia dekat Jepun ni mereka suka bahagikan orang-orang ni mengikut wilayah dia. Kalau contohlah di Malaysia, orang Kelantan, Terengganu, Pahang kita panggil sebagai East Coast Malaysia. Sabah, Sarawak kita panggil East Malaysia. Lepas tu kalau di tengah-tengah Kuala Lumpur, Selangor kita panggil dia sebagai Central Malaysia. So dekat Jepun pun sama. Macam contoh orang Kansai, mereka akan panggil orang Kansai terdiri dari Osaka, Kyoto, Kobe, lepas tu Hiroshima. Manakala orang Kyushu tempat yang saya duduk dulu ada Fukuoka, Kagoshima, Kumamoto, Nagasaki. Dan dekat atas kita ada Tokyo kan. Tokyo, lepas tu kita ada lagi Tokyo, belah Tokyo tu kita panggil dia sebagai orang Kanto. Kanto, Kansai, lepas tu Kyushu, lepas tu ada lagi lah beberapa pecahan dia lagi. Cuma yang ni yang saya ingat lah. Sama dekat Malaysia pun sama. Cuma dekat Malaysia ni kita jarang dengar lah orang panggil macam orang pantai timur biasa kita dengar. Tapi kalau macam Perlis, Kedah, orang utara kan. Oh betul juga. Dekat Malaysia pun kita biasa sebut lah benda tu kan. Sabah Sarawak kita sebut Sabah Sarawak. Kita tak panggil dia sebagai East Malaysia kan. Tengoklah bergantung kepada tempat kan. So senior saya ni dia orang Osaka lah. Dia orang Osaka. Masa tu kami memandu kereta, dia pun ajar saya satu perangai orang Osaka. Orang Osaka ni dia famous dengan perangai pelik-pelik. Kalau anda boleh buka YouTube lepas ni, kalau anda rajin, anda boleh search dekat YouTube Osaka Bang Bang. So Osaka Bang Bang ni dia tunjuk satu eksperimen yang mana orang Osaka kan, bila kita jumpa dia, kita ambil tangan kita buat bang bang, dia akan mati macam budak-budak main lah kan. Dia akan sambut walaupun orang yang bang bang dia tu adalah orang stranger, orang yang mereka tak kenal. Ni budaya mereka sangat-sangat mesra lah. Tapi kalau benda sama kita buat dekat Tokyo, kita takkan dilayan, bahkan kita akan ditengok dengan satu pandangan yang sangat-sangat sinis. Itu yang membezakan Osaka dengan juga Tokyo. Of course, logat pun berbeza. Dia punya logat pun beza. Bukan setakat logat, perangai pun mereka sengaja membezakan bezakan perangai mereka dengan orang Tokyo. Sebagai contoh yang famous kan, bila kita nak naik escalator, belah kanan tu adalah, kalau di Tokyo, belah kanan adalah untuk orang yang berdiri dan tak bergerak, manakala belah kiri kita kena kosongkan supaya orang yang laju, orang nak cepat, dia boleh jalan naik ke atas lah. Tapi dekat Osaka mereka terbalikkan benda ni. Jadi belah kiri untuk orang stay tak bergerak, manakala belah kanan untuk orang bergerak lah, laju macam tu. Saya mungkin terbalik, but maksud saya mungkin saya salah sebut kanan dan kiri tu, tapi yang confirm Osaka dan juga Tokyo tempat untuk berdiri dia adalah totally different. Kalau dari segi logat pula kan, dekat Tokyo bahasa baku, kalau kita nak cakap nani o shite, apa yang anda sedang buat, kita akan cakap nani o shite imaska, apa yang anda sedang buat. Ini bahasa baku. Bila di Tokyo kan kita akan jadi nani shiteru, apa yang anda sedang buat. Tapi bila kita jadikan di Osaka, dia akan jadi nashitone. Dia bertukar lah. Ada banyak lagi logat-logat yang kita takkan faham kalau kita tak duduk dekat sana. So senior saya ni orang Osaka, dia bagi tahu, okey, hijau jalan, dia kata. Kuning, biasanya kita akan hentikan kereta lah. Kita bimbang nanti ada accident dan sebagainya kan. So kita akan berhenti. Kalau kita terpaksa laju, kalau kita terpaksa bergerak pun, kita bergerak dengan laju supaya kita tak langgar orang lain. Tapi dekat Osaka, dia punya, saya tak tahu benda ni betul ataupun just tertakluk pada senior saya sahaja. Tapi senior saya bagi tahu kalau dekat Osaka, warna kuning tu adalah warna yang kita wajib jalan, tapi hati-hati. Tengok kiri dan juga kanan. So itu yang membezakan sedikit lah orang Osaka dengan orang-orang negeri lain lah. Okay. So itu perangai pelik pertama orang Jepun. Mereka panggil lampu isyarat hijau tu sebagai warna biru. Dan sekarang saya nak cerita perangai pelik di dalam train pula, yang mana ini saya consider sebagai tak senonoh juga. Okay.
First kali, orang Jepun ni bila masuk dalam train dia dekat kawasan padat macam dekat Tokyo macam tu kan, kita tak dibenarkan ataupun dia menjadi common sense untuk kita pakai beg di hadapan kita. Backpack tu biasa kita pikul dekat belakang kan, tapi di kawasan yang padat di Tokyo macam tu, dia menjadi satu common sense untuk kita pikul di bahagian hadapan ataupun kita letak dekat kaki kita. Tujuan dia supaya dapat bagi space dekat orang belakang kita, ataupun bila kita bergerak dia tak kena dengan orang yang ada dekat belakang kita. Nampak tak? Betapa orang Jepun ni dia fikir one step ahead untuk memudahkan kerja orang lain ataupun tak menyusahkan kerja orang lain. Benda ni kita panggil dia sebagai omoyari lah. Bila kita letak beg kita dekat bawah, orang boleh banyak lagi orang boleh duduk lah di sekitar kita, ataupun kita takkan sentuh beg kita tu. Bila kita pusing ke, kita tak akan sentuh orang yang ada dekat sekeliling kita, tak menyusahkan orang di sekeliling kita. Itu yang pertama. Ini saya consider macam bagus lah. Kalau Malaysia kita boleh tiru benda ni, somehow it's very good lah. Kita concern tentang orang lain kan. Ni tak adalah duduk orang ramai dalam satu train kan. Biasa kita jumpa lah dekat Malaysia kalau kita naik LRT ataupun KTM. Masa saya duduk dekat Batu Tiga dulu, memang saya selalu juga naik KTM mereka. Kita duduk kan, bukan duduk lah, train tu dah nampak macam penuh, tapi ada kawan tu dia duduk dan dia letak beg dia dekat satu seat lagi, sedangkan boleh je dia angkat beg tu dia letak dekat kaki dia bagi orang lain duduk dekat tepi kan. Ini benda yang selalu berlaku dekat Malaysia lah, dia macam tak ada common sense. Saya harap siapa-siapa yang tonton video saya ni dapat amalkan yang betul. Kalau train tu dah penuh, kita dapat duduk, janganlah ambil beg kita duduk dekat tepi, ambil peluk dekat depan ataupun letak dekat kaki kita lah. Kotor beg tu tak ada masalah lah, kotor kan, benda standard kot bagi saya. Dan itu yang bagus. Okey, yang kedua ni saya consider dia macam nak kata tak senonoh pun ya, tapi somehow ada orang suka. Apa yang bila kita naik train dekat Jepun, dia menjadi satu budaya lah, satu budaya yang mana orang di sebelah kita akan tidur di atas bahu kita tanpa minta izin dan tak tertakluk pada lelaki-lelaki ataupun perempuan-perempuan. Tak kisah siapa-siapa, kadang-kadang kanan kita lelaki, kiri kita perempuan pun ada. Kalau kita bertuah untuk orang lelaki, mungkin belah kanan kita perempuan, belah kiri kita pun perempuan. So, ini adalah benda yang common dekat Jepun. Dia bukanlah satu benda yang kita kata sex harassment ataupun benda yang kita kata ambil kesempatan. Tak. Kalau anda duduk je dekat sana, anda pergi naik kan, especially dekat Tokyo lah, sebab saya lama duduk dekat Tokyo So bila kita duduk dekat Tokyo, kita naik train pada waktu malam ataupun tengah hari ke, tak kisah ke bila-bila, possibility untuk orang tidur atas bahu kita tu ada, dan kita boleh kejutkan dia, but somehow dalam hati saya macam kesian lah, lagi-lagi kalau perempuan cantik kan. So kita bagi je lah dia tidur atas bahu kita kan. Bila lagi nak buat benda macam tu kan. Tapi benda tu normal lah dekat Jepun. Dan menariknya, bila sampai di destinasi yang dia nak tuju, dia akan automatik bangun. Dia macam ada alarm clock lah. Walaupun tak ada bunyi alarm ke, tak ada apa-apa, tak ada renjatan elektrik ke, tapi somehow mereka dah dapat programkan otak mereka supaya bangun di stesen kereta api yang mereka nak. Ini yang menarik dekat Jepun dan sampai sekarang dia menjadi misteri lah untuk saya. Bila anda bercakap dengan orang yang biasa duduk dekat Jepun, seriously mereka boleh relate dengan apa yang saya cerita kepada anda ni. Dekat Malaysia saya jarang naik KTM disebabkan masalah masa dan sebagainya. So saya tak tahu adakah benda ni ada dekat Malaysia, but yes, for sure dekat Jepun benda ni berlaku. Dan bila bercakap tentang train ni, saya yang biasa viral dekat Facebook ataupun dekat mana-mana, sandwich tu kan, human sandwich, yang mana mereka tekan orang sampai train tu betul-betul penuh padat gila kan. Ada yang kata itu adalah lakonan semata-mata ataupun benda tu ada dalam drama, tapi sebenarnya benda tu memang berlaku lah. Kalau anda pergi dekat Tokyo, especially bila peak hour mereka tu, waktu balik kerja ataupun waktu pergi kerja, biasanya waktu balik kerja lah. So bila waktu balik kerja, konduktor ataupun pekerja-pekerja dekat stesen kereta api tu akan ready untuk tolak kita masuk. Bila kita nak masuk train dekat Jepun ni, dia ada satu line, dia ada line kuning kiri dan juga kanan. Kita akan beratur dekat situ, kita kena bagi orang keluar dulu. Dan kita ready untuk masuk ke dalam. Dia bukanlah bila train nak sampai kita block orang nak keluar. Tak boleh macam tu. Sama juga bila kita nak naik lift kan. Bila kita nak masuk ke dalam lift, kita tak boleh tunggu dekat depan pintu lift terbuka tu.
kita kena tunggu dekat sisi dia supaya orang yang ada dalam lift dia dapat keluar dulu dan kita dapat masuk. Ni dekat Malaysia banyak sangat saya jumpa yang orang nak keluar pun disekat oleh orang yang nak masuk. Lepas tu bertembung-bertembung macam tu kan. Benda tu tak bagus lah. Kita kena ada something yang kita kena fikir kemudahan orang lain. Kemudahan orang lain. Apa yang benda yang memudahkan orang kan. Okay. So mereka tekan tu memang padat gila lah. Seriously padat gila. And dekat dalam train ni ada banyak lagi benda-benda yang sebelum ni pun saya pernah cerita kepada anda macam cikang. Cikang ni ialah budaya raba-meraba lah. Dekat Jepun, kalau dekat Tokyo tu, cikang adalah satu benda yang boleh dikatakan sebagai satu budaya dekat sana. Budaya yang kita tak boleh buat lah. Kalau waktu last train ke, kita boleh nampak ada pakcik-pakcik yang mabuk dan sebagainya. Dia akan pegang-pegang perempuan. So kalau kita ni justice yang sangat kuat dalam badan kita, kita boleh fight untuk perempuan-perempuan tu jadi hero mereka ke. Tapi dekat Jepun ni kan, dia punya akta privacy tu agak tinggi tau. Akta privacy dia macam pernah satu ketika ada seorang makcik ni, dia pitam, dia jatuh dia rebah dalam train. And pitam jatuh dalam train. Kawan saya ketika tu nak tolong dia, tapi disekat oleh orang sekeliling. Kata jangan kan. So dia macam pelik lah. Tapi bila train tu berhenti, dia pun lari dekat konduktor train tu. Dia bagi tahu, ataupun pekerja dekat stesen kereta api tu bagi tahu ada makcik tu pitam. Lepas tu dia pun balik. Lepas pekerja stesen kereta api tu, dia datang dekat makcik tu, ditolong dan sebagainya. Lepas tu kawan saya dia ceritakan semua benda yang berlaku kepada profesor dia dekat universiti. Profesor bagi tahu sebab macam mana yang pertama disebabkan akta privacy tu. Yang kedua, possibility kawan saya kena saman oleh makcik tu ada. Dia macam kawan dia akan tuduh kawan saya ambil kesempatan dan sebagainya. That's why mereka lebih macam bila orang pitam di hadapan mereka, bukanlah tak nak buat apa-apa, tapi lebih baik bagi orang panggil orang yang berkuasa untuk buat benda tu, untuk tolong dan sebagainya. So ini antara bagi saya benda-benda pelik yang ada dekat Jepun. So ini saja untuk video kali ini. Ada banyak lagi benda-benda pelik yang saya nak kongsikan dengan anda tentang orang Jepun, tapi kita jumpa pada video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.